Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat sekali lagi sama-sama kita berjumpa di masjid kita. Adakah kita sambung kuliah kita di mana pada hari ini saya diminta untuk berkongsi dengan tuan-tuan tajuk yang baru lah. Di mana sebelum ini kita berkongsi tentang fiqhul at'imah wal ashribah, tentang pemakanan dan peminuman. Tapi saya diminta untuk berkongsi dengan tuan-tuan tentang mungkin permasalahan-permasalahan ataupun hal-hal yang berlaku especially dalam masyarakat kita lah. Mungkin ada isu semasa atau seumpama. Dan saya telah menyarankan kalau kita nak bincang pasal hal itu, saya sebenarnya tidak ada satu modul ataupun rujukanlah untuk saya kongsi di Masjid dan Surau. Cuma saya rasa yang terbaik ialah kita berkongsi tentang soal jawab agama Selangor lah. Yang mana saya memang selalu membaca, bahkan dalam handphone saya memang ada ikon soal jawab ataupun fatwa negeri Selangor. Memang saya daripada dulu masa sentiasa rujuk. Jadi saya kata kita baca yang itulah. Jadi pengurusan apa bersetuju, jadi kita teruskan hari itu. Dan saya telah berikan soal jawab berkenaan, saya sedut daripadanya ada 20 soal jawab. So far setakat 20 lah. Maknanya banyak dalam tu. Dan ada segmen-segmen tertentu, ada segmen akidah, ada segmen ibadah, ada 5-6 segmen lah ya. Ada tentang akhlak atau kerohanian ya. Jadi saya ambil sebahagian daripadanya, saya masuk dalam buku itulah. Kemudian saya tukar pada PDF dan saya dah share dengan jemaah. Tak tahulah saya bagi jemaah atau tidak. Di mana ada 20 soalan di sini tuan-tuan. Sebahagian soalan tu jawapannya agak ringkas, very straight to the point. Ada sebahagiannya ada huraian yang detail juga lah. Dan memang alhamdulillah saya memang daripada master dulu memang bidang fatwa, khilaf dan mazhab. Jadi kita tahu sangatlah manhaj ataupun metodologi ataupun gaya ya. Ulama-ulama kita mulakan fatwa dalam satu hal. Sama ada ulama tu atau mufti tu memang mufti yang dilatih oleh kerajaan lah, yang kita sebut sebagai mufti ulil amri. Mufti rasmi lah, official mufti. Ataupun ulama-ulama yang bergerak secara individu. Ya, itu kira mufti juga tu, tapi mufti tidak rasmi lah. Ya, walau bagaimanapun dia banyak menjawab soalan-soalan tertentu. Dan kita sebenarnya rujuk kedua-duanya. Hak rasmi pun kita rujuk, hak individu pun kita rujuk. Karena masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing sebenarnya. Ya. Tapi tak apa. Hari ini saya akan baca soalan pertama lah yang saya saring lah daripada soal jawab laman web Mufti Selangor tu. Kalau tuan dapat lihat, tak tahulah ada. Jemaah ada bagi jemaah. Baik. Ini satu soalan, satu kuliah lah jawabnya. Sebab bukan saya baca saja, saya akan hurai lah sikit ya. Okey, soalan pertama tuan-tuan. Saya ingin mendapat kepastian apa yang dilakukan oleh Darul Syifa yang diterjui oleh almarhum Ustaz Dr. Harundin dalam merawat rumah yang ada gangguan jin menggunakan garam, itu bersalahan dengan fatwa ini. Ya, itu soalan dia. Apa key point dia? Key point dia ialah merawat gangguan jin dengan garam. Darul Syifa almarhum Harundin itu bukan dia punya
isu utama. Sebenarnya mana-mana pusat rawatan yang kita sebut pusat rawatan Islam lah. Walaupun sebahagian tu dia macam menyamar juga. Ya. Beberapa tahun yang lalu pusat rawatan Islam di Johor. Ya. Selain daripada kaedah dia buat tu lah agak pelik lah kan. Charge yang dikenakan juga very incredible. 14,000, 14,000 dia charge kawan. Kawan tu dah kena. Ambil gambar resit, masuk dalam Facebook. Habis berapa macam. Ya. Jadi kesannya ialah kepada orang lain yang buat kerja dengan betul tu lah. Itu saja. Saya pun tak tahulah pasal apa dia charge begitu banyak sekali. Ha? Dan saya personally pun pasal ustaz. Tak? Orang panggil suruh buat air lah. So, jampi-jampi anak lah. Itu benda biasa tuan. Ha? So, biarlah hantu lah. Itu biasa. Ya. Tapi bukan nak cakap lah. Saya pun beberapa tahun yang lalu, ingat 6-7 tahun dulu. Sama juga ada satu kes. Ustaz tu minta barang kemah mak dia. Pasal dia kata jin tu duduk dalam barang kemah. Dah lah. Tak dapat lah barang kemah tu. Pasal dia kata jin duduk dalam barang kemah. Dia nak bersihkan. Kaya ustaz tu jawab dia lah. Orang kita banyak tertipu bapak macam ni. Ya. Okey, tak apa. Jadi tuan-tuan kena hati-hati dalam bab ni ya. Cuma isu yang ditanya di sini bukan Darussyifaa, bukan Harudin, tapi merawat menggunakan garam tuan. Key point dia rawat guna garam, which is very familiar. Orang Melayu ni kalau nak ambak atu, nak halau jin ataupun nak mengubati makhluk-makhluk baik ataupun penyakit yang dikatakan dibuat oleh mereka, biasa guna garam. Paling senang. Rumah tak buat garam. Betul tak? Orang Melayu biasa lah. Jadi elok dia tanya tu. Di mana jawapan Jabatan Mufti kita merujuk kepada persoalan tuan. Baca dulu yang ni, nanti saya urai. Penggunaan garam dalam urusan rawatan daripada gangguan jin adalah alat semata-mata. Ya. Dia kata kita guna garam ni, garam tu cuma alat saja. Ya. Perlu diingat bahawa yang menyembuh atau menghalau jin bukanlah disebabkan garam tersebut. Katanya lah gitu ya. Dia cuma alat, tapi hak halau tu bukan garam tu. Segala penyembuh dan selamatnya rumah daripada gangguan jin atau makhluk halus adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mana dia pergi kepada hakikat penyembuh dan penyelamat Allah. Memanglah tak ada siapa yang kata garam tu yang menyembuhkan, menyelamatkan, menjauhkan. Allah belaka kan. Tapi betul lah dia kata ya cuma alat yang betul-betul menghalau ialah Allah SWT. Segala penyembuh dan selamatnya rumah, dia sebut tadi. Apa sahaja alat atau bahan yang digunakan selama mana tidak bertentangan dengan syarak adalah harus. Dia buat main kaedah tu. Ya. Termasuk dalam bab tu garam lah. Dia kata semua alat atau bahan yang digunakan selagi mana ia tidak bertentangan dengan syarak maka harus. Maksudnya garam dia nak kata harus lah tu. Cuma dia tak beri penekanan lah. Dia kata garam ni alat saja. Boleh saja guna alat-alat yang lain kalau ada keberkesanannya atau seumpamanya. Tapi hak betul-betul Allah. Ya. Dah boleh digunakan alat tu selagi mana ia tidak bertentangan dengan syarak. Wallahu a'lam bissawab. Very simple. Ya. Dan tuan-tuan pun faham macam tu. Pertama, dia kata garam tu tidak hanya alat. Yang kedua, yang menghalau sebenarnya adalah Allah. Yang ketiga, apa-apa alat yang tidak bertentangan dengan syarak adalah harus. Termasuk garam tu sendiri. Ya. Dia ada 3 poin di situlah. Ya. Jadi dia rekas saja. Baik, ulasan saya tuan. Bila kita semak, hatta saya dulu-dulu, saya ingat setahun 2 lepas kot, saya pun ada up isu garam menghalau jin dalam Facebook dululah. Pasal ada timbul isu garam ni. Di mana saya personally memang tidak bersetuju lah bab garam ni. Ya. Tapi itu pendapat saya. Mengikut pengajar dan pembelajar saya. Walau bagaimanapun kalau tuan-tuan tengok dalam market dan pasaran kita, hal garam ni adakah ia boleh mengubati penyakit-penyakit misteri atau in spesifik ia boleh halau makhluk-makhluk halus seperti jin, iblis, syaitan dan seumpamanya. Ulama ada 2 pendapat. Ya. Pertama ialah yang tidak membolehkan sama sekali. Dan ini disebut dalam fatwa Qatar umpamanya. Yang dikeluarkan oleh unit wakaf
negara berkenaan lah. Which is saya dalam banyak fatwa negara-negara Islam, fatwa yang saya suka fatwa kotor lah. Pasal saya lihat dia paling bersederhana dalam banyak hal. Ya. Kalau Saudi dia agak strict. Sorry tu sajalah. Adalah kita setuju semua dan tak adalah kita tak setuju semua. Tapi dalam banyak hal dia very strict. Mungkin manhaj atau metod ulama-ulama di sana lah ya. Dia agak nilah dengan Quran dan hadis Nabi, dia very very strict lah ya. Ada negara kita lihat agak longgar juga. Ya. Yang Mesir pun ada longgar juga. Kita tengok begitulah. Tapi kota saya minat, itu pandangan peribadi saya. Sebab saya sering baca fatwa ni daripada dulu. Tapi kota saya lihat very special. Dia agak bagus kerana dia bersederhana. Dan saya lihat mungkin kerana background negara itu sendiri, di mana di situ adanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Qaradawi lama duduk kat kota kan. Saya lihat style fatwa di sana macam Qaradawi punya fatwa. Macam Qaradawi punya pendapat. Which is dia paling bersederhana. Dalam banyak hal dia ketat pun tidak, dia longgar pun tidak. Dia in the middle. Dia moderate. Dan saya suka rujuk fatwa kota lah. Di mana dalam fatwa itu disebutkan bahawa dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Pertama yang tidak membolehkan. Tak boleh. Ya, tuan nak buat tak buat after this, terpulanglah. Tapi this is knowledge. Ini ilmu lah, idea untuk tuan-tuan. Ada ulama kata tidak boleh. Sebab tu kalau ada orang dia tak setuju. Ya. Macam pendapat saya sebelum ni, saya agak kerah lambat ni. Ya. Saya kalau bab fake-fake ni saya very tolerant. Tapi kalau bab baik ni saya strict sikit. Dululah, tapi lo ni okey sikit lah. Sebab kita dah banyak rujuk, banyak membaca. Ya. Jadi kalau ada orang kata, boleh pakai. Betul juga tu. Pasal ada ulama kata, la yajuz, tidak boleh. Ya. Dan dia bila contoh-contohnya. Antaranya Ibn Utsaimin. Ibn Utsaimin ni ulama Saudi dulu. Ada beberapa tokoh yang lain. Dia kata, tak boleh lah beristighfar. Pasal apa tak boleh tuan? Pertama ialah, Pertama ialah lam yasbut fihi syai'. La fil kitabi wala fi sunnati wala fi amali salafis salih. Itu nombor satu. Kerana tidak ada dalam Quran. Tak sabit ni maksud tidak ada dalam Quran. Tuan buka Quran, ada banyak ayat Allah Ta'ala cerita tentang syaitan. Ada banyak ayat Allah Ta'ala cerita tentang makhluk halus seperti jin. Ya, bahkan ada surah Al-Jin. Tapi tak ada ayat Allah Ta'ala sebut tentang garam, bahkan mengajar bagaimana nak menghalau mereka dengan menggunakan alat itu. Tidak ada. Tapi Allah Ta'ala ajar yang lain. Kalaulah garam ni betul-betul bermanfaat, tak payah tunggu awak ajar. Allah Ta'ala ajar dulu. Pasal zaman Nabi, ada jin, ada makhluk halus. Zaman Nabi pun ada garam. Tapi Allah Ta'ala tak ajar. Jadi kata, yang kedua, sama juga dengan hadis-hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Juga tidak ada. La fil kitabi wa la fil sunnah. Zaman Nabi ada jin tak? Memanglah ada. Nabi siap tangkap jin lagi. Bukan tangkap. Tengah-tengah semayang, jin mari nak kacau Nabi. Ya? Itu Nabi kata, Al-anuka bila'natillah. Aku laknat kamu dengan laknat Allah. Mana tahu kan, tuan-tuan balik. Mana malam kat mana-mana kan, ternampak benda belik-belik kan. Kalau lah. Saya tak pernah hari lah. Saya nak tengok juga. Saya selalu kata begitu. Nak tengok juga. Tapi tak aja nampak lagi. Saya personally tuan-tuan, saya tak takut langsung benda-benda macam tu. Saya ingat zaman saya muda dulu, saya balik Kelantan tengah malam seorang-seorang je. Pasal kita khalifah. Saya ingat, dia takut kita rasanya ikut. Ialah dia goda, dia kacau, mungkin dia memudaratkan kita dalam setengah-setengah keadaan. Ya? Tapi kita kena ingat, antara benteng terkuat ialah kekuatan iman. Sebab itu perawat dunia top tuan-tuan dalam rawatan Islam ni. Siapa tuan-tuan? Wahid Salam Bali ya, ulama Mesir tu. Dia ada buku khas, tuan-tuan boleh beli. Sudah diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Tentang rawatan melawan jin, satu lagi tentang sihir. Saya, buku Melayu pun saya ada, buku Arab pun saya ada. Ya. Okay, top lah Wahid Salam Bali ni. Boleh kata ustaz-ustaz buat rawatan ni semua kenal dah beliau. Dalam buku dia tu tuan-tuan, dalam rawatan jin tu, ataupun kaedah melindungi diri daripada jin tu, dia ada satu bab. Apa dia? Benteng sebenar untuk
melindungi diri daripada syaitan, jin dan makhluk halus ialah kuatul iman, kekuatan iman. Masalah ni kita iman tak kuat. Dan kedua ialah banyak beramal. Al-iksar minal amali soleh, banyak beramal soleh. Ya, tak ada apa-apa. Tapi unfortunately dua benda ni kita kurang. That's why lah. Ya. Lepas tu jenis ada sentimen pula. Sikit-sikit jin, sikit-sikit atu, sikit-sikit jin, sikit atu. Ya, kena fitnah sama. Sakit darah tinggi pun jin, sakit jantung pun jin. Habis dia suruh bakar baju mak kita, suruh bakar. Ya. Masalah juga tu. Ya. Jadi tak ada cerita dia. Kalaulah ia boleh menghalau atau mempengaruhi makhluk berkenaan, tak payah awak ajar. Nabi akan ajar dulu. Kerana Nabi nak sebagaimana Allah Ta'ala nak juga mereka jauh daripada kita dan kita jauh daripada mereka. Which is not. Allah Ta'ala tak ajar, Nabi tak ajar. Ada yang ketiga, afqalah salafus salih. Di kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Selain daripada hadis-hadis Nabi tuan-tuan, di sana ada hadis-hadis sahabat Nabi. Buku-buku yang menceritakan tentang salafus salih lah, sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Selain daripada buku-buku sunan, buku-buku sunan lah seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi dan lain-lain. Ada banyak juga buku-buku yang disebut sebagai al-musannafat. Buku musannaf. Musannaf ni buku yang cerita pasal sahabat Nabi lah. Amalan mereka, keimanan mereka, hukum-hukum yang mereka pegang. Itu dia panggil musannaf. Ada dua buku musannaf yang famous dalam market. Satu musannaf Ibn Abi Shaybah, satu musannaf Abdul Razak. Which tak ada juga. Kita nak cari Imam Syafi'i sebut benda ni. Kalau awak nak menghalau benda-benda yang jahat ni, gunalah garam. Tak ada. Dan sempus tu Imam Ahmad dan imam-imam yang lain. Mana salafus salih tak pernah tahu garam boleh menghalau makhluk halus. Tak pernah tahu. Ya. Ada bukan saja salafus salih tuan-tuan. Bila sebut salafus salih ni mana? Sahabat, tabi'in dan tabi'in. Malah ulama-ulama selepas daripada itu. Tuan-tuan buka buku Imam Nawawi. Ada banyak dalam market. Ya. Ada tak dia sebut benda? Tak ada. Ibu buku Imam Ghazali. Imam Ghazali karang tentang kerohanian. Dalam Ihya Ulumuddin pun dihurai dalam bab ghaibiyah, perkara ghaib. Tak ada. Dia sebenarnya benda ni benda baru. Yang garam-garam ni dia benda baru. Dulu tak ada. Tak timbul lah. Law ni yang timbul. Sebab tu ada dua pendapat ulama di situ. Ya. Jadi dia kata tak boleh. Tak ada. Quran tak ada. Hadis Nabi atau sunnah bagi dia pun tidak ada. Salafus salih pun tidak ada. Dan tidak di sisi a'immatil mujtahidin. Ulama-ulama yang mujtahid. Memanglah Imam Syafi'i tak faham bab-bab macam ni. Tapi takkan tak ada sebut langsung kot. Contoh. Dan memang kita tahu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Baik. Nah, itu hujah mereka lah. Dia kata tak ada. Nombor satu lah ya. Yang kedua dia kata benda ni perkara gaib. Ya? Umurul ghaibi. Di mana benda-benda gaib ni rujukannya tidak lain dan tidak bukan hanya wahyu. Ya. Pasal benda gaib. Syaitan, jin, dia mesti wahyu tuan. Ya. Dipanggil ansimetes. Al-ghaibiyat. Mustanaduha al-wahyu. They must be based on revelation. Tapi tidak ada. Maka dia kata tak ada lah. Sementara pula seumpama disebut juga oleh ulama kita. Dia ni pun banyak menjawab soalan-soalan agama di internet. Di mauqi' beliau nama dia Syekh Abdul Bari Muhammad Kimah. Selain daripada tidak adalah Quran, tidak adalah hadis Nabi, tidak ada di kalangan salafus salih dan di sisi imam-imam yang terawal lah ulama-ulama besar kan. Dia kata juga laisa fihi bahsun ilmi. Tidak ada juga padanya apa-apa kajian saintifik tentang hal itu. Nak kajian saintifik macam mana benda gaib. Jadi dia kata tak ada lah. Yang saya kira itu dia agak selera ya. Okey, itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua tuan-tuan, yajuz ataupun jaiz, harus, boleh. Dan sekiranya ramai juga yang berpendapat begitu, of course lah fatwa kita. Macam fatwa kotor tu pun, dia cenderung kepada harus. Dia memang kedua-dua pendapat, tapi dia cenderung kepada harus. Ulama di Tanah Arab juga
nama dia Ibn Jibrin. Dia pun banyak mengeluarkan juga buku-buku yang berguna. Atau dia ada buku fatwa. Saya suka Ibn Jibrin sebab dia juga banyak linian dalam hukum hakafik. Which dalam bab ni pun dia okey. Dia kata tidak ada masalah sama sekali. Pasal apa? Dalam Quran memang tidak ada katanya. Dalam hadis Nabi memang tidak ada. Salafus soleh pun tidak ada. Dan tidak ada kajian-kajian tertentu. Tapi benda ni bukan ibadat. Benda ni pun memang ghaibiat jin dan syaitan tu. Tapi perbuatan kita bukan ghaibiat. Perbuatan kita hisiat, benda luar. Masih boleh berpegang kepada kaedah al-aslu fil asya' al-ibahah ma lam yakun dalilun ala tahrimah. Asal-asal sesuatu itu harus lagi mana tidak ada dalil yang melarang. Jadi dia kata boleh. Sementara katanya, dan kata mereka yang membolehkan itu ada bukti tapi bukan daripada kajian yang saintifik, tapi daripada tajribah. Wa khibrah. Kalau Abdul Bari dia kata tajribah wa khibrah. Dia kata daripada pengalaman dan daripada testimoni. Minas salihin wal mu'alijin alladhina yuthaku bihim. Daripada orang-orang yang baik. Dah perawat ustaz-ustaz belakang tak baik lagi. Kalau ustaz tak baik, orang lain lagi tak baik lah kot. Orang mensucikan diri sendiri dia. Tak, ini anak cakap umum. Ya. Jadi dia kata orang baik-baik. Perawat-perawat yang boleh dipercayai. Di mana mengikut pengalaman mereka, testimoni mereka menggunakan garam ni boleh memberi kesalah. Jadi kata tidak salah sama sekali untuk menggunakan garam. Untuk menghalau mereka sama ada pada badan ataupun pada pada rumah pun dia kata boleh. Hak tu hak kata boleh lah ya. Nampak? Jadi ada yang kata tidak boleh, ada yang kata boleh. Tapi saya suka pendapat yang ketiga. Which itu pendapat saya sendiri sebenarnya. Apa dia? Tidak perlu. Saya tak kata tak boleh. Saya pun tak kata boleh. Tapi saya kata tidak perlu. Kenapa tuan-tuan? Kerana sebenarnya dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajarkan kepada kita bagaimana ini menyelamatkan diri daripada makhluk-makhluk gaib seumpama ini. Jin, iblis, hantu ayah kalau ada lah. Dan Allah Taala ajar dalam banyak ayat. Dan Imam Nawawi rahimahullah dalam buku beliau Al-Azkar dia ada bab-bab yang khas dia bermain ayat Al-Quran dan hadis Nabi bagaimana kita nak melindungi diri daripada benda-benda macam ni lah. Ya, sebab asal-asal dulu memanglah garam tak timbul, ni benda baru. Dulu tak ada, ulama betul-betul bergantung kepada nas, sama ada Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Ya. Yang mana saya ringkaskan. Pertama tuan-tuan, tuan-tuan perlu tahu, yang kita kata garam boleh tak boleh ni, ini pendapat kita yang disebut sebagai ijtihad. Pendapat kita. Dan dia zoniat. Zoniat ni boleh jadi betul, boleh jadi tidak betul. Sementara benda tu benda baik. Siapa yang boleh bagi confirmation? Tapi kalau Allah Ta'ala ajar, kalau Rasulullah SAW beritahu, itu qat'iyat, putus. Nobody can deny. Confirm lah. Dan bagusnya An-Nawawi rahimahullah dalam buku zikir beliau, dan saya sarankan tuan-tuan memang kena adalah buku zikir itu untuk rujukan tuan-tuan. Ya. Dah ada terjemahan lain. Tuan-tuan cari bab apa yang nak dibuat untuk melindungi diri daripada syaitan. Dah seumpama dia ada bab ma yaqulu idza urida lahu syaitanun aw khafa minhu. Ya, mana bab untuk nak kita nak melindungi diri lah ya. Baik. Saya ringkaskan apa cara-cara tuan-tuan. Pertama, minta perlindungan daripada Allah. Sekurang-kurang berkata a'udzubillahi minasyaitonirrajim all the time. A'udzubillah ni tuan-tuan bukan hanya tuan-tuan baca ketika nak baca Quran. Tuan-tuan boleh saja baca anytime anywhere. Ya? Kerana Rasulullah SAW kerana Allah Subhanahu Wa Taala memang jalan Quran dalam beberapa ayat. Saya petik satu ayat saja. Surah Fussilat ayat 36. After this ambil Quran balik tengok terjemahan dia ataupun tafsiran dia. Allah Taala kata wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Kalau kamu diganggu oleh syaitan maka mintalah perlindungan daripada Allah. Kerana Allah Taala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Minta perlindungan daripada Allah. Mintalah ke mana pun, ya Allah lindungilah aku.
Ya Allah, selamatkanlah aku. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Minta sekali, lepas tu tak minta-minta. Nak sembuh. Macam mana kalau sakit? Kalau betul-betul benda tu lah. Gangguan-gangguan atau seumpama. Minta sama-sama lah. Cari waktu-waktu yang mustajab. Ya. Sekurang-kurangnya, a'udzubillah. Sekurang-kurangnya. Dan itu dipraktik oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan, Nabi ni pernah nak dibakar atau dibunuh oleh jin. Jin ni, ifrit lah, ifrit. Ifrit ni satu jin lah dan dikatakan ketua kepada jin. Oh lah, awak kena ganggu kau ifrit lah. Awak anak-anak buah jin je kalau ganggu awak. Kalau syaitan pun cokiah-cokiah je. Tapi sebab awak tak ada kekuatan iman, duk takut. Kena ada kekuatan iman. Nabi tuan-tuan, ifrit ni Rasul jin, head of the jin lah. Dalam hadis Sahih Muslim daripada Abu Sa'id, Nabi tengah semayang, jin mari nak bunuh Nabi, bawa api besar. Apa Nabi kata? Nabi kata, a'udzubillah minka, aku berlindung dengan Allah daripada kamu. Nabi telah mengamalkan apa diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian after that baru Nabi kata, al-anuka bi la'natillah, aku laknat kamu dengan laknat Allah. Fata'akhkhara ataupun fastakhkhara, Nabi kata begitu, dia tu lagi. Ya, di samping kekuatan keimanan Nabi dan dia dipelihara oleh Allah, apa dibaca oleh Nabi itu perintah Allah, maka dia berkesan. Tak nanti kau baca banyak tuan nak baca satu khatam satu Quran, tapi kita punya kekuatan iman tu macam mana? Ya, baca sepatah kau kalau yakin, betul tak? Jalan. Jadi kata Abu Sa'id, Nabi baca a'udzubillah saja, al-anuka bi la'natillah saja, fastakhara anhu, dia lari tuan. Ya. Itu satu. Banyak minta berlindung daripada Allah, banyak baca a'udzubillah. Ya. Ada orang tuan-tuan dia marah-marah. Lepas tu bergaduh. Sahih Muslim daripada Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah. Tuan-tuan yang balik dalam Riyadhus Shalihin ada babul ghadab. Bab marahlah. Kerana marah-marah ni pun daripada syaitan. Nabi kata, "Lau qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim la dhahaba anhu ma yajid." Kalaulah dia berkata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim," nescaya akan hilang apa yang dia rasa, yakni perasaan marah. Kita tu pasal jarang baca a'udzubillah. Saya nak baca Quran saja, baca a'udzubillah. Tu pun kadang-kadang tak baca. Untunglah kita mazhab Syafi'i. Sunnah saja. Kalau awak mazhab Al-Imam Abu Hazm Al-Andalusi, which is Az-Zahiri, berdosa tuan baca Quran tak baca a'udzubillah. Pasal marah daripada syaitan. Jadi baca a'udzubillah. Yang kedua kata An-Nawawi rahimahullah, banyakkan baca Quran. Saya tanya tuan-tuan, berapa banyak tuan-tuan baca Quran every day? Saya pun tidak banyak, tapi hari-hari saya baca. Especially di rumah lah tuan-tuan, di rumah. Ya. Di rumah kita kena banyak baca Quran. Tak banyak pun tak apa, tapi kena ada bacaan tertentu lah ya. Kena banyak kena semayang. Jangan baca Quran dengan semayang kat masjid saja. Rumah tuan-tuan semayang, sunat lah. Tuan-tuan baca Quran, rumah akan dipelihara. Ya. Dan banyak keberkatan akan masuk ke dalamnya. Idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi wa la yaj'al nasiban min salatihi fi baitihi, innallaha ja'il li baitihi khairan. Tuan-tuan kalau bab ni tak percaya kat Nabi, tuan-tuan nak percaya kat siapa? Tuan-tuan tak percaya kat saya tak apa. Saya bukan siapa-siapa. Nabi kata siapa-siapa yang telah solat di masjidnya, yakni fardu, baliklah sembahyang kat rumah pula. Innallaha ja'il li baitihi khairan. Allah Taala akan menjadikan sebanyak-banyak kebaikan masuk ke dalam rumah. Rumah tak perlu nak gantung-gantung ayat Quran lah, nak pasang itulah, pasang tak payah. Tuan-tuan, your own self beramal dalam rumah. Ya. Rumah kita Quran tak baca, semayang sunat pun tidak. Tak ada. Ya. Jadi Nabi kata kena baca Quran. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra. Bunyi kan? Kalau habis masa bunyi kan? Berapa minit baru 30 minit.
Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tuan-tuan, Quran tuan. Siapa-siapa yang bila dibaca Quran kepada dia tak rasa apa-apa. Dia rasa semua, rasa kecil. Awak ada masalah sesuatu, awak ada masalah dengan iman awak. Bila saya baca hadis Nabi SAW, sunnah baginda, awak tak ada rasa apa-apa. You have problem with your iman. Saya cakap serius. Bukan awak saja, saya pun sama juga. Kita ada masalah dengan iman kita. Bila disebut nama Allah dan Rasul, kita tak rasa apa-apa. Ya. Di mana dua ni tuan-tuan dalam kehidupan kita, of course lah kehidupan beragama. This is the ultimate. Inilah kita punya. Ya, saya boleh cakap apa saja. At the end of the day, sejauh mana apa yang saya sebut ini selari dengan Al-Quran dan juga Rasulullah SAW, hadis-hadis baginda. Ya. Nampak? Dia akan pergi ke situ. Ya. Baik. Apa kata Allah? Pasal apa kata kena banyak baca Quran? Allah Ta'ala kata, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Nawawi dalam bab syaitan jin ni dia buat ayat ni. Allah Ta'ala kata, bila kamu membaca Al-Quran, kami akan jadikan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman ini apa nak? Hijaban mastura. Siapa orang tidak beriman di sini? Syaitan dan geng-geng kafir hak lawan Islam lah. Hijaban mastura, hijab yang jelas, yang dapat menutupi atas kamu dan dia. Awak rajin baca Quran, banyak baca Quran. Orang yang tidak beriman ni di kalangan manusia dan jin lah. Maka Allah Ta'ala akan lindungi kita. Itu poin dia. Hijaban mastura. Kita tadi ada hijab. Mana kita terlindung. Kita terpelihara. Lepas tu kena banyak baca Quran. Ayat ni buktinya. Lepas tu Nawawi masuk. Nombor satu dia kata kena banyak baca auzubillah atau minta perlindungan pada Allah. Nombor dua, banyakkan baca Quran. Ya? Apa? Bacalah Quran ayat apa pun. Surah apa pun. Dirutinkan begitu. Cuma tuan-tuan in spesifik adalah beberapa surah atau ayat yang kita kena melaziminya. Untuk kita lindungi diri kita daripada makhluk halus, syaitan, jin. Bukan hanya takut dia ganggu, kacau kita, penyakit apa begini. Tapi untuk dia was-waskan kita, ya, jadikan kita orang jahat dan seumpamanya. Pasal benda ni penting. Ya. Pertama, tuan-tuan kena sentiasa baca 3 kul. All the time. Ya. Lepas solat kena baca, jangan tinggal. Ya. Kerana antara wirid selepas solat dalam list membaca 3 kul. Ya. Amarana Rasulullah an naqra bil mu'awwizat fi solat. Kata Uqbah bin Amir dan Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW memerintahkan kami supaya membaca 3 kul setiap kali selepas solat. Yang ni fardu. Contoh tengok dalam list wirid selepas sembahyang ada 3 kul. Imam tak pernah baca pun, biarlah dia tak baca. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia lupa, atau mungkin dia miss. Tuan-tuan baca. Confirm. Adalah hadis, adalah buku-buku fiqh, termasuk fiqh mazhab Syafi'i. Dan saya personally tuan-tuan tidak pernah meninggalkan 3 kul selepas sembahyang, selepas wirid, selepas sembahyang lah. Main fardu lah. Walaupun tuan-tuan tengok, kadang-kadang saya wirid lebih cepat daripada tuan-tuan wirid atau imam sendiri. Dia bukan masalah lama sekejap. Masalah kita baca full ke tidak. Set tu kita baca habis ke tidak. Memanglah tak ada syarat kita baca ni atas jadah. Jadi after semayang tu kita habiskan ya. 3 kul. Dan Nabi SAW sentiasa membaca. Bukan hanya untuk berlindung daripada kejahatan makhluk-makhluk halus umpama ini. Syaitan, jin, tapi juga daripada kejahatan manusia. Dan Aisyah radhiyallahu taala sebut dalam Musnad Ahmad. Saya suka Imam Syaukani rahimahullah dalam buku zikir beliau, Tuhfatul Zakirin. Ni antara buku zikir top dalam market. Di mana Nabi SAW tuan-tuan, ada beberapa riwayat, salah satu daripada Aisyah dalam Musnad Ahmad lah. Nabi sebelum diturunkan 3 kul, bagi dia sentiasa minta perlindungan daripada Allah, daripada kejahatan syaitan dan jin dengan berbagai-bagai bacaan. Falamma nazalata akhadha bihima wa taraka siwahuma. Bila turunnya 3 kul, Nabi berlindung dengan Allah dengannya sahaja, dan Nabi terus meninggalkan bacaan-bacaannya dia baca sebelum pada itu.
Betapa bagusnya 3 kul ini. After semayang tu. Sebelum tidur. Sebelum tidur tuan-tuan baca tak 3 kul? Oh, tuan-tuan panggil ustaz aja pergi hembus sana, hembus sini, tabur sana, tabur sini. Tuan-tuan sendiri tak amalkan apa dia ajar dalam Islam, tak jadi. Bukan tak jadilah, mana kadang-kadang tak mujarab lah. Kita buat sendiri. 3 kul sebelum tidur tuan-tuan kena baca. Sekurang-kurang sekali. Ditiup pada tangan, dibaca. Tiup dulu, lepas tu baca 3 kul. Sapu pada badan. Perfect 3 times. Seumpama dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sekali sudah memadai, tapi sebaik-baik 3 kali. Dan Nabi buat ni tuan-tuan bukan hanya ketika tidur, ketika baginda sihat, sampai baginda sakit pun baginda buat juga. Dibuat oleh isterinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia tolong pegang tangan Nabi, dia tolong sapukan pada badan Nabi dengan tangan baginda. Ini amalan hebat tuan. 3 kul, 2 tempat tu kan. Mungkin lagi lah ada beberapa tempat, tapi 3 kul tu tuan kena baca all the time. Ya. 3 kul. Yang kedua tuan-tuan ialah ayat kursi. Ayat kursi after semayang dan sebelum tidur. Macam 3 kul juga. Jangan tinggal. Kau nak bacalah pada bila-bila masa di mana sahaja. Ya. Kerana 3 kul ni la yaqrubuka syaitan hatta tusbih. Dalam Sahih Muslim. Dan Sahih Bukhari. Kalau kita baca pada malam hari, syaitan tidak akan mendatangi kita sampai pagi hari. Ya, dan mudah-mudahan kalau kita baca siang pun kita akan mendapat faedah yang sama. Ya. Dan yang ketiga tuan-tuan, surah Al-Baqarah. Ini surah yang paling ampuh dan paling baik sekali untuk kita amalkan. Saya hari-hari baca surah Al-Baqarah. Walaupun saya baca juga Quran surah-surah lain, saya baca nak bagi khatam kan. Sebulan 2 khatam sekali. Tapi Al-Baqarah saya baca everyday. Tadi saya bawa kereta sampai sini, saya dapat 30 ayat surah Al-Baqarah. Ya. Pasal apa? Pasal antara surah yang Nabi beri penekanan yang besar ialah surah Al-Baqarah. Nabi kata, Iqra'u Al-Baqarah. Man akhadaha barakah, wa tarkuha hasarah, la tastati'uha al-batal. Nabi kata, bacalah Al-Baqarah. Ini Sahih Bukhari ya. Daripada siapa ya? Saya tak ingat. Tapi antara hadiah saya lah. Dalam bab fadilat surah ni memang top lah. Hadis ni mantap lah. Nabi kata bacalah surah Al-Baqarah. Fa inna akhzaha barakah. Siapa yang membacanya dia akan dapat keberkatan. Tak payah nak masuk hutan cari tak apa-apa tempat benda apa nak cari berkat. Al-Baqarah ni depan mata kita aja. Buka baca. Nabi kata berkat. Dan tujuan saya baca Al-Baqarah every day walaupun saya tak baca kesemuanya. Pasal kadang tak dan kan. Saya akan baca part of Al-Baqarah walaupun sebahagian kecil daripada itu. Ya. Yalah, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Itu Imam Nawawi kata begitu. Nabi kata membaca barakah. Wa tarkuha hasarah. Sesiapa yang meninggalkannya hasarah, rugi besar. Rugi besar. Baca Al-Baqarah tuan. Nak berkat dalam hidup, nak berkat dengan keluarga, nak berkat dalam kewangan, nak berkat everything. Baca Al-Baqarah. Ya. Wala tastati'uha al-batalah. Dan Nabi kata ahli sihir tidak dapat menembusi. Apakah rawatan paling bagus untuk sihir? Al-Baqarah. Tapi berapa ramai yang baca Al-Baqarah bila dia disihir? Kalau dia disihir lah. Macam-macam dia buat. Baca Yasin lah. Orang yang pasti baca Yasin. Pasal ustaz tu aja ataupun dukun tu aja. Awak nak ubati sihir awak balik, awak ambil pasir 2-3 genggam, awak goreng atas kuali. Sambil-sambil goreng, awak baca surah Yasin. Saya kata this is nonsense. This is nonsense. Ya. Ada juga yang ajar ambil batu merah-merah tu, batu merah, ambil dalam kuali goreng. Pak ajar tu well known juga tu. La aslalahu, tidak ada asal orangnya. Suruh member tu baca Al-Baqarah. Ya. Jadi amat penting sih Al-Baqarah tuan. Jadi banyak baca Quran secara umumnya, tapi saya dah ajar surah yang khusus. Ini Nabi Nawawi ajar dalam bab-bab yang lain lah. Ya, secara bertibaran. Okey. Baca Quran. Selebih daripada itu, tuan-tuan amalkanlah zikir-zikir yang diajar dalam
hadis-hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang top itulah yang imam kita pada baca kan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali pagi, 3 kali petang. Nabi kata siapa-siapa yang baca begitu lam yadurruhu syai'. Tidak akan dimudaratkan dirinya akan sesuatu pun. Oleh sesuatu pun. Itu hadis diriwayatkan oleh Khailah bintu Yasar dalam Sahih Muslim. Jadi kena amalkanlah 3 kali pagi, 3 kali petang sekurang-kurangnya. Ya, jadikan zikir harian. Yang kedua, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Tadi imam kita ada baca. Tapi dia baca untuk diri dia, pasal itu zikir. Dia bukan doa. Tuan-tuan kena baca sendiri. Ya. 3 times in the morning, 3 times in the evening. 3 kali petang, 3 kali pagi. Malam pun boleh, tak ada masalah. Ya. Pagi itu maksudnya sama ada selepas subuh, sebelum subuh atau sebelum selepas subuh. Ya. Petang tu pula sama ada sebelum asar atau selepas asar. Boleh saja. Ya. Lagi, mungkinlah ada beberapa yang lain. Yang saya kira kalau tuan-tuan amalkan yang ini, which is kita ni kadang tak nak beramal. Suruh orang beramal. Ataupun pasang kaset aja. Relax aja. Awak buat sendiri. Saya jaminlah dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, pasal Allah Taala kata, Nabi kata, takkan tak percaya kot. Lebih mujarab daripada yang lain. Jadi balik pada garam tadi, boleh saja tuan-tuan nak amalkan. Ya? Tapi yang ini mesti didahulukan, mesti diutamakan. Saya melihat dari sudut aulawiyah saja. Sebab tu saya kata tidak perlu dahulukan yang ini ataupun buat yang ini. Mana kita utamakan. Tapi tak adalah kata tak boleh langsung kan. Tadi saya sebut tuan-tuan, itu pendapat ulama yang kata tak boleh dan yang kata boleh. Dah hujah yang kata tak boleh, dah hujah yang kata boleh. Secara ringkas lah, walaupun apa tuan tak sebut. Cuma saya nak bagi poin yang penting juga yang kami pernah bincangkan dulu. Tuan-tuan, kenapa garam ni selain daripada tidak ada dalam Quran, tidak ada hadis Nabi salafus soleh, tidak ada kajian ilmiah, hanya berdasar pada tajribah ataupun pengalaman-pengalaman tertentu saja. Sebenarnya di sana tuan-tuan ada hujah yang lain yang menguatkan bahawa ia tidak memberi kesan kepada makhluk halus ini. Apa dia? Tuan-tuan, kalau garam ditakuti oleh jin atau syaitan atau makhluk halus seumpama ini, sebenarnya awal-awal lagi dia tak boleh masuk dalam badan kita. Kenapa? Kerana badan manusia memang dipenuhi garam. Badan kita ni ada unsur garam, nama dia natrium, dan ada 12 nama yang lain. Badan kita ni tuan-tuan, kalau tak ada garam mati. Garam mengawal metabolisme, garam mengawal keseimbangan badan. Darah tuan-tuan tu cair tu, tak pekat tu, darah garam lah tu. Memang ada garam dalam badan kita. Tuan-tuan kalau berpeluh agak-agak masing ke mana peluh tuan? Badan kita banyak garam tau, tapi tak adalah banyak sangat. Garam kalau kurang tuan-tuan banyak penyakit. Kalau lebih pun banyak penyakit. Tapi dia bersederhana. Mana dia ada kuantiti yang tertentu. Cerita dia manusia memang ada garam. Kalau dia takut dengan garam tu, nescaya badan kita tak boleh masuk. Tapi dia boleh masuk. Termasuk Rasulullah SAW pun ada dalam badan dia. Nabi kata, asyaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan dia boleh masuk dalam badan manusia, berlari-lari dalam darah manusia saja. Dia boleh masuk. Kalau dia takut dengan garam, dia tak masuk dalam badan kita. Pasal badan kita ada garam. Ada yang kedua, tuan-tuan, istana syaitan, seumpama disebut dalam Sahih Muslim, di tengah-tengah laut. Tengah laut, dasar laut. Kalau dia takut dengan garam, buat apa dia buat istana dalam laut? Betul tak? Jadi macam tak logik lah di situ. Ala kulli hal, balik pada fatwa ni, saya sokong fatwa ni. Di mana boleh saja, tak ada masalah sama sekali. Cuma keutamaan kita ialah Al-Quran, apa yang diajar oleh Allah, hadis Nabi, apa yang diajar oleh sunnah baginda. Kemudian tuan-tuan nak tambah ini pun tidak ada masalah sama sekali. Cuma kita nak tahulah hal seumpama itu, ya. Jangan pula bila kita tengok orang buat kita marah ke apa. Kerana kita balik kepada asal, ini khilaf para ulama. Masing-masing boleh pilih pendapat masing-masing. Tapi at the end of the day, keutamaan kita ialah apa diajar oleh ulama kita seperti An-Nawawi yang berasal pada hadis Nabi. Minta berlindung pada Allah, banyakkan baca Quran, banyakkan amal soleh, tingkatkan kekuatan iman kita. Di samping kita baca zikir-zikir harian, pagi dan petang. Yang saya kira sudah memadai sebenarnya. Ya. InsyaAllah ta'ala. Biarlah soalan pertama. Boleh? Jadi adalah idea sikit pasal benda ni pun gini juga. Dan dulu saya pernah up kan pasal garam. Saya kata garam tidak bermanfaat sama sekali untuk menghalau makhluk-makhluk halus atau berkesan kepada jin atau syaitan.
Oh, berpuluh-puluh komen pakai hantam saya belakang. Ya. Tak? Memanglah kadang-kadang bila dia jadi adat kebiasaan, bila kita menongkak arus, memang kita akan kena serang. Tak? Tapi itu pendapat peribadi kita. Ya, pada waktu itu. Tapi setelah saya lihat perbahasan ulama secara keseluruhan, saya kira pendapat yang ada tu boleh dirujuk juga. Ya. Cuma keutamaan dia sama macam yang disebut ni lah. Ya. Ala kulihat dia balik kepada ilmu dan amalan kita, mudah-mudahan insya-Allah taala. Next nanti kita pergi soalan yang kedua lah. Ya. Dan saya akan huraikanlah sikit sebanyak. Ya. Ada yang tanya apa-apa? Tak ada apa cikgu tu. Saya ada appointment ni. Pukul 8 lambat lagi. Nak jumpa GG Muamalat di tahu di mana dia bagi saya. Ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, kita setakat ini dulu. Ada kat tangan? Nampak macam ada kat tangan? Sikit sebanyak kepuasan kita, mudah-mudahan kita dapat manfaatnya. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang tak baik atau kelemahan itu daripada saya sendiri. Dan saya mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala taufik hidayahnya dan pengampunannya. Aku berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.